Bab 5. Hantu berbola api. Pada tahun 70-an, Ketua Inspektor Rosli Mamat yang berusia 43 tahun ketika itu bertugas sebagai pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Dia ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur. Dia bertanggungjawab menangani jenayah berat dan telah mendidik banyak kes homicide seperti pembunuhan, percubaan membunuh, penculikan dan pembuatan senjata api yang kesemua kes ini boleh dikenakan hukuman mati. Ia adalah satu tanggungjawab yang berat yang memerlukan komitmen yang tinggi, dan untuk memperolehi hasil yang baik, dia harus sentiasa memastikan orang bawahannya berdedikasi, cekap dan amanah. Dia dan pasukannya terlatih dan berpengalaman dalam menjalankan siasatan. Dia telah melihat banyak mayat orang yang dibunuh, termasuklah yang ada di bilik mayat hospital. Dia menyiasat ramai saksi, orang yang disyaki membunuh dan penculik. Dia berjaya menyelesaikan banyak kes pembunuhan dan justru itu ramai pembunuh yang ditelah hantar ke tali gantung. Selaku ketua pasukan homicide, sudah bertahun-tahun dia keluar masuk penjara Pudu untuk menyiasat orang yang disyaki yang ditahan reman. Dia mengenali kebanyakan pegawai kanan dan warden. Ada kalanya dia akan minum kopi bersama-sama mereka di kantin penjara. Ketika bersama para pegawai dan warden, dia terdengar mereka berbual dan berbincang tentang pengalaman mereka bertemu dengan penunggu dan makhluk halus masa menjalankan tugas pada sebelah malam, dan terutamanya apabila bersendirian. Menurut mereka, penjara Pudu sangat-sangat menggerunkan, terutamanya pada malam hari ketika hujan turun. Mereka sering terdengar jeritan, raungan, keluhan dan rintihan yang datang daripada sel-sel di semua blok. Mereka pernah ternampak roh dalam pelbagai bentuk yang berkeliaran, terutamanya di bilik akhir, di bilik gantung, hospital dan di kawasan bilik mayat. Inspektor Rosli mendengar dengan teliti apa yang diceritakan oleh Basir tentang pengalamannya bertemu dengan makhluk halus semasa bertugas pada sebelah malam di Blok B. Pada malam itu, keadaan sunyi sepi dan hujan turun renyai-renyai. Dia terasa sejuk. Dia melintasi ruang depan dan secara rambang menjenguk ke dalam sel untuk melihat apa yang dibuat oleh banduan, dan mendapati kebanyakan daripada mereka sedang nyenyak tidur. Ada juga beberapa banduan yang tidak dapat memejamkan mata. Basir terus berjalan dan tiba-tiba dia ternampak berbola api sebesar bola sepak tergolek ke arahnya. Dia jadi terkejut apabila bola itu menghampiri kakinya, lalu dia pun melompat untuk mengelaknya. Bola itu terus bergolek dan memasuki sel seorang banduan. Dia terdengar jeritan dari dalam sel tersebut, lalu segera memanggil warden yang bertugas di blok itu dan mengarah mereka untuk membuka pintu sel itu. Dia terkejut besar bila melihat banduan di sel itu sedang mencuba memadamkan api yang membakar selimutnya. Dia dan warden membantu lelaki itu untuk cuba memadamkan api. Setelah itu Basir bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Menurut banduan itu, ketika itu dia sedang tidur kerana terasa sangat sejuk. Dia pun menarik selimut. Tiba-tiba dia terdengar dentuman yang kuat datangnya dari pintu selnya. Dia bingkas bangun dan ternampak berbola api jatuh ke atas selimutnya lalu terbakar. Kemudian bola itu menghilang di sebalik dinding. Inspektor Rosli diberitahu kejadian menakutkan seperti itu sering berlaku di penjara Pudu, tetapi belum ada orang yang mati ataupun tercedera disebabkan berbola api itu. Mungkin roh-roh yang berkeliaran di situ hanya mahu mengusik dan menakut-nakutkan banduan dan warden. Kejadian seperti ini biasanya terjadi di tempat berlaku sesuatu yang dahsyat. Misalnya sel yang pernah terjadinya bunuh diri. Trauma yang dialami oleh orang yang mati itu amat kuat sehingga sukar baginya meninggalkan blok B, dan kerana itulah kelibat makhluk halus seringkali dilihat di situ. Basir diberitahu oleh warden yang sudah bersara bahawa pada lewat tahun 50-an, selepas tentera Jepun menyerah kalah, ada ramai banduan di penjara Pudu yang mengalami pelbagai penyakit akibat kurang makanan yang berkhasiat.
seorang banduan berbangsa India yang sakit teruk dan tidak sanggup lagi menanggung deritanya telah membakar dirinya sendiri yang ketika itu badannya dibalut dengan selimut. Dia meninggal sebelum warden sempat datang. Kini mungkin roh itu menjadi hantu berbola api yang seringkali mengganggu penghuni penjara Pudu. Bersambung. Bab 6. Pontianak. Azizul Idrus ada satu kisah yang menakutkan yang mahu diberitahu kepada Inspektor Rosli yang sudah tidak sabar untuk mendengar kisah seram yang berlaku di penjara Pudu, walaupun dia berbelah bahagi sebenarnya sama ada mempercayainya ataupun tidak. Pun begitu, dia sedia mendengar apa yang mahu diceritakan oleh Azizul tentang pengalamannya bertemu dengan pelbagai hantu termasuklah Pontianak. Azizul memberitahu Rosli bahawa pada suatu malam ketika dia sedang meronda di belakang bilik gantung, dia ternampak satu sosok seorang perempuan yang berambut panjang dan berpakaian serba putih sedang bertinggik di bangku berhampiran tangki air. Dia nampak pakaian itu memancar-mancar dalam cahaya yang suram dan perempuan itu mengilai-ngilai. Lantas dia teringat apa yang pernah diberitahu oleh neneknya bahawa kaki Pontianak tidak mencecah tanah. Dia terkedu dan tidak mampu berganjak setelah melihat lembaga itu kakinya tidak mencecah tanah. Tahulah dia bahawa yang dilihatnya itu ialah Pontianak. Dia tercegat di situ dan berfikir apa yang harus dilakukannya. Dahinya sudah pun bermandi peluh. Jantungnya berdegup kencang dan bulu romanya meremang-remang. Dia teringat beberapa ayat suci yang diajar oleh neneknya untuk menghalau makhluk halus, jin dan hantu. Ayat-ayat yang sudah dihafal itu dibaca dengan sekuat-kuatnya dan kemudian menghembus ke arah Pontianak itu. Dia menutup mata dan mencuba membaca ayat-ayat lain yang dia ingat lupa. Dia membuka mata dan terkejut besar bila melihat Pontianak itu betul-betul berada di hadapannya. Dan buat seketika waktu, dia langsung tidak mampu berbuat apa-apa. Lembaga itu merenungnya dengan marah, mungkin terganggu kerana mendengar ayat-ayat suci yang dilantunkan. Kemudian lembaga itu membuka mulut dan Azizul ternampak giginya dan taringnya yang tajam. Mulutnya berlumuran darah dan ada yang meleleh dari bibir atasnya. Ia menerkam mahu menggigit leher Azizul. Azizul terus menjerit hingga kedengaran ke seluruh penjara Pudu. Allahu Akbar! Jerit Azizul lalu menendang Pontianak itu dengan kuat, tetapi terasa seperti menendang angin. Pontianak itu terus terbang dari situ sambil mengilai dengan nyaring. Ketua warden yang bertugas pada malam itu yang juga sedang meronda terdengar jeritan itu. Dia kenal suara itu lalu terus menduru ke tempat Azizul sedang berdiri. Dengan suara yang cemas, ia bertanya, "Kenapa Tuan menjerit?" Azizul tidak terus menjawab. Dia masih bingung dan seram sejuk setelah mendengar hilaian Pontianak yang sudah terbang itu. "Apa dah jadi Tuan sebenarnya?" tanya ketua warden sekali lagi. Namun Azizul masih lagi kebingungan dan masih belum dapat bercakap dengan jelas. Dia hanya menuding jarinya ke arah langit dan dengan suara yang terketak-ketak dia berkata, Pontianak. Ketua dia mendongak memandang langit yang kelam tetapi tidak nampak apa-apa. Namun jauh di sudut hatinya dia tahu Azizul terserempak dengan Mak Chun sebenar. Beberapa orang warden yang bertugas pada shift malam memang pernah melihat lembaga itu bertinggik di atas pelantar konkrit di belakang bilik gantung. Lantas ketua warden itu membaca beberapa patah ayat suci dan menghembuskan ke arah dahi Azizul. Dia menepuk kedua-dua belah bahu Azizul dan akhirnya mereka berdua berjalan ke arah pintu utama keluar daripada kawasan itu. Bersambung.